Baik, Amin, Alhamdulillah, dan insyaAllah kita punya fokus, objektif kita pada malam ini adalah untuk kita melihat berkenaan dengan asas, daurah asas dalam haid. Kita akan lihat kepada asas, lepas tu kita mengajak ke semua ataupun sahabat-sahabat, tak kira daripada pengajar Islam ataupun bukan, untuk sertai kita sebagai satu, kita panggil dia pengetahuan asas lah. Maknanya lelaki dan perempuan pun kena tahu tentang haid. Okey. Jadi tak adalah contoh macam kita tanya dekat seorang lelaki kan. Kita tanya dia, "Dak berapa lama perempuan datang haid?" Kok tiba-tiba dia main tembak, perempuan datang haid sebulan. Oh sudah. Sebulan datang haid. Betul ke Ustaz? Haid sebulan, nampak? Itu antara satu, bukan apa, sebab tak tahu. Jadi itu yang kita kita nak dapatkan malam ni. Kita panggil dia, kita nak dapatkan tasawur am ataupun gambaran umum berkenaan dengan masalah darah wanita ini, yang mana dia juga perlu diketahui oleh setiap lapisan masyarakat. Jadi sebelum tu kami galakkan semua untuk boleh subscribe, kami ada YouTube juga, dan boleh juga follow kami di Instagram Darul Azhar Official. InsyaAllah nanti selepas ni lah, kalau ada kesempatan boleh follow kami insyaAllah. Dan tanpa buang masa, kami persilakan kepada kita punya tetamu jemputan Al-Fadhil Ustaz Syamil untuk meneruskan kita punya agenda pada hari ini. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih kepada sahabat saya, Ustaz Haikal. Jadi semua dengar ya, semua dengar. Saya harap jelas, sebab saya kalau tak jelas saya pakai Jelas, alhamdulillah. jelas Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya harap semua jawablah. Ada yang jawab baik. Waalaikumsalam. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, sahabat seperjuangan saya di Markas Lughah. Hebat ni, ni antara sahabat teman sepengajian dalam bidang dalam pengajian agama kami di Mesir. Jadi ni antara sahabat saya yang saya tengok, oh hebat, mantap ni, Ustaz Haikal. Baik. Dan terima kasih juga kerana menjemput saya sebagai penyampai, walaupun dah saya ni tak adalah power sangat. Kalau ikut tajuk kita berkenaan dengan haid, betul? Ataupun kita kata secara umumnya ataupun secara kita sebut haid. Tetapi bila kita sebut haid sebenarnya termasuk tiga-tiga darah yang berkaitan dengan perempuan. Okey, sebelum kita pergi lagi jauh, Ustaz Haikal minta saya perkenalkan diri kan. Tak adalah hebat mana pun kalau nak kenalkan diri latar belakang tu. Kalau ikut hebat lagi orang-orang yang depan saya mungkin. Okey. Jadi latar belakang saya, nama penuh Ahmad Syamil bin Nur Raihan. Asal di Kampung Pandan, sekarang menetap di Negeri Sembilan, Nilai. Jadi dalam sebelum ini pernah belajar di Ma'had, beberapa institusi pengajian agama, di Ma'had Tahzib wa Ta'lim, Ma'had Turas Al-Islami, kemudian saya sambung ke Pusat Tahfiz, iaitu Pusat Pengajian Luqmanul Hakim. Di Ma'had tu saya belajar kitab-kitab Arab lah, kemudian saya pergi ke Tahfiz, Alhamdulillah berjaya mengkhatamkan Al-Quran, kemudian saya ambil Islam. Waktu saya sekarang di sinilah, sedang menunggu panggilan balik ke Mesir. Itu dah pergi Mesir dah, balik semula. Okey, baik. Jadi apa lagi nak cerita? Okey, jadi kisahnya bagaimana saya boleh jadi penyampai. Pertama sekali saya kurang berminat. Kalau ada yang nak panggil saya Syamil pun tak ada masalah. Nak panggil saya abang ke adik ke Syamil pun boleh. Kalau ustaz tu macam tak sesuai.
Sebab muda ni masih nakal-nakal lagi. Dia kalau nak panggil ustaz ni tunggu tua-tua sikit lah. Tunggu saya jorok sikit. Tunggu baik, tawa apa, tunduk je lah, tu boleh. Okay. Jadi kalau siapa nak buka kamera pun silakan. Mungkin ada orang lelaki nak buka kamera, tak apa. Saya suka kalau buka kamera saya boleh berkawan. Okay. Dan terima kasih untuk Ustaz Haikal sebab dia yang minta saya untuk jadi penyampai cerita tentang bab haid atau kita kata darah perempuan. Dan dia minta saya kitab apa yang sesuai, jadi saya kata kitab Abi Syuja' lah. Sebab dia kata, sebab katanya untuk bincangkan asas kan. Dan malam ini insya-Allah saya tidaklah akan masuk terlalu mendalam perbahasan bagaimana cara kira yang banyak masalah. Dan saya akan cerita secara asasnya. Sekurang-kurangnya bila kita tahu, kita ada usaha untuk mencari jalan keluar ataupun kita ada usaha untuk mencari jawapan. Terutama untuk orang yang mengalami masalah-masalah darah yang tidak teratur terutama antaranya, ataupun mungkin nanti orang lelaki dia ada isteri, mungkin ada yang cakap lelaki kena ke belajar? Mungkin ada yang bertanya kan, perlu ke macam Ustaz Haikal sendiri dia kata? Perlulah. Kerana apa? Mungkin nanti kita akan beristeri. Ustaz Haikal dah ada isteri, Ustaz? Asa belum lagi ke? Alhamdulillah belum. Okey, jadi mungkin kita ada isteri, mungkin ada anak perempuan, ada adik perempuan, kakak. Jadi semua tu perlukan, mungkin dia berhajat kepada kita untuk menerangkan ataupun wallahu alam, tapi itu sangat bergunalah di masa-masa yang akan datang. Baik. Jadi saya akan nak buka tu tak slide untuk kitab. Oh boleh. Ya. Saya tunggu sementara tu boleh siapkan nanti insya-Allah saya akan ceritakan tentang, saya akan baca kitab sikit, kemudian saya akan orang kata apa? Tengok saya tengok. Nampak tak skrin? Nampak slide tak? Ada. Okey, ada. Okey, baik. Jadi saya tak nak buang masa, nanti kita akan sambung bersembang di akhir rancangan lah, akhir kelas. Kita punya kelas lebih kurang lah sejam lah, kurang sejam. Malam ni malam minggu kan, nak tidur awal, nak tengok movie lagi, nak tengok drama lagi, jadi kita habis awal lah. Okey, baik. Okey, boleh Kita boleh start insyaAllah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jadi kitab yang saya akan baca ni ialah kitab Arab. Kitab ni sebenarnya namanya adalah Matan Abi Syuja' ataupun itu nama famousnya, nama panggilannya, ataupun kita panggil Ghayatul Takrib. Nama kitabnya adalah Ghayatul Takrib yang dikarang oleh Imam Qadhi Abi Syuja'. Okey. Jadi kitab ni kitab fiqh yang menyeluruh. Ada cerita tentang bab taharah, bab solat, bab zakat, kitabuz zakat, ada cerita tentang bab puasa. Tetapi saya ambil satu tajuk sahaja, iaitu tajuk berkaitan dengan haid ataupun darah-darah perempuan. Tak banyaklah, banyak tu je. Satu muka tu je. InsyaAllah lah, sesuai lah untuk malam ni. Okey, jadi nanti saya akan baca karangan baca petikan bahasa Arab, kemudian saya akan terjemah, kemudian saya akan terangkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Okey, jadi saya tak baca secara mendalam lah. Jadi kalau kita baca kitab Arab ni, kalau kita nak mendalam ibarat dia ada caranya. Tapi saya baca sekali terjemah je. Terjemah sekali lalu je. Faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Damul haidhi wan nifasi wal istihadati. Jelas kalau lag bagi tahu Okey. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Dan keluar daripada faraj perempuan, iaitu kemaluan perempuan. Jadi bila sebut kemaluan, dia mesti ada kemaluan ni ada dua. Atau kita kata kemaluan, dia ada kemaluan hadapan, dia ada kemaluan belakang. Macam tu juga lelaki. Jadi dalam bahasa Arab dia ada istilah-istilah yang berbeza. Tetapi faraj di sini, kalau bahasa Arab faraj ni umum kemaluan. Jadi lubang, faraj ni lubang.
Jadi lubang yang ulama nak sebut di sini atau pengarang nak sebut sini ialah lubang kemaluan hadapan perempuan. Jadi keluar daripada kemaluan hadapan perempuan salah satu dima'in, 3 darah. Okey. Jadi kat sini kita dah boleh faham. Kalau orang tanya kita, Ustaz, kalau saya keluar darah daripada punggung, saya minta maaf sebab kita cerita tentang darah. Jadi ada alat-alat sulit tu kita terpaksa sebut lah. Tak boleh nak berlapik. Mungkin ada yang kata, ish, Ustaz ni annoying lah. Macam mana? Annoying. Saya pun tak reti nak sebut. Jadi dia minta maaf. Saya minta maaf awal-awal. Kemudian kita dalam belajar ni tak boleh malu. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak malu daripada kebenaran. Jadi kita nak cerita tentang benda betul ni, benda benar, cerita tentang hukum hakam ni, kita kena straight to point lah. Kita kena terus terang lah. Tak boleh nak berlapik-lapik sangat. Melainkan kalau ada perkara yang kita boleh lapik, kita lapik insyaAllah. Baik. Jadi yang keluar daripada darah, yang keluar daripada kemaluan hadapan perempuan, ataupun kita kata kemaluan hadapan perempuan, ialah 3 darah. Okey. Jadi kat sini kita dah faham. Kalau orang tanya, Ustaz, kalau keluar darah daripada punggung, lubang punggung, atau kita kata bahasa budak sekarang, lubang buntut. Adakah itu dimasuk dalam 3 darah? Tapi darah juga. Jadi jawapannya tidak. Itu mungkin penyakit lah tu. Darah buasi ke, ataupun usus pecah ke contoh kan. Jadi kita tak tahu. Okay, tapi itu bukan darah yang kita nak bincangkan. Dan itu tiada kaitan dengan hukum. Okey, baik. Okey Okey. Saya risau lag je sebenarnya sebab sebelum ni saya ada buat kelas gak. Kalau lag tu nanti jangan senyap lah bagi tahu Kalau Haikal boleh bagi tahu kat dalam WhatsApp. Okey. Salah satu dima'in. Okey, jadi keluar daripada kemaluan perempuan ni ada 3 sahaja. 3 darah. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan faham daripada petikannya, salah satu tu dia letak di belakang. Dia ada fasil minal farji. Jadi kat situ dia ada, fahamlah. Kemudian salah satu dima'in hanya ada 3 darah sahaja. Jadi yang keluar daripada kemaluan perempuan ada 3 darah. Apakah darah-darah tersebut? Damul haidi wan nifasi wal istihadati. Iaitu pertama darah haid. Yang kedua darah nifas. Yang ketiga darah istihadah. Ataupun setengah orang atau setengah ulama panggil darah fasad. Darah penyakit. Damul haidi iaitu darah haid. Darah haid ni kita biasa dengar. Wan nifasi, darah nifas. Darah nifas pun kita biasa dengar. Wal istihadati, dan darah istihadah, ataupun setengah orang kita panggil terjemah darah penyakit. Jadi yang keluar daripada faraj perempuan, daripada kemaluan perempuan, ada 3 darah sahaja. 3 darah. Jadi kalau ada orang tanya kita, ada darah yang keempat ke? Tidak ada. Ada darah kelima ke? Tidak ada. Darah hanya 3 sahaja. 3 sahaja darah. Jadi kita dah boleh faham lah. Kalau orang tanya, contoh mungkin ada orang sebut, ini bukan darah sekian-sekian contoh. Kita kata tak, darah 3 sahaja. Tak ada tambah, tak ada lebih, tak ada kurang. 3 sahaja yang keluar daripada kemaluan perempuan. Okey. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya, saya pernah dapat soalan. Dan saya pun pernah bertanya dengan beberapa orang. Saya dalam bab haid ni, saya rujuk dengan beberapa orang yang perempuan lah, ustazah. Memang ustazah yang mahir dalam bab haid. Antaranya makcik saya sendiri yang mahir dalam fiqah. Jadi saya tanya dia, kemaluan apa? Bila sebut kemaluan perempuan tu, dia ada 3 lubang perempuan ni. Kalau saya salah, saya minta maaf Jadi perempuan ni dia ada 3 lubang. Pertama dia lubang kencing. Kedua dia lubang yang kita kata lubang faraj. Faraj tu ataupun kalau bayi, dia akan keluar daripada situ, lubang tu. Minta maaf saya sebut. Satu lagi lubang dubur, lubang buntut. Jadi di manakah keluar di manakah keluar darah tu? Darah tu keluar daripada lubang yang tempat keluar bayi tu. Tempat keluar bayi tu. Ataupun kalau orang kahwin, dia tahulah lubang apa. Tapi saya harap semua buat tahulah. Kalau lelaki yang tak pernah tahu tu, buat tahulah. Okey. Jadi lubang kencing tiba-tiba keluar darah. Adakah itu darah haid? Tidak. Itu bukan darah haid.
Jadi kalau tiba-tiba ada orang cakap, Ustaz, saya tiba kencing keluar darah. Ini darah haid ke? Itu bukan darah haid. Itu mungkin kencing berdarah. Kencing berdarah mungkin ada masalah dengan buah pinggang. Jadi kena cek doktor lah. Mungkin ada batu karang ke, batu karang pecah ke, buah pinggang pecah ke. Okay. Jadi itu kena jumpa doktor. Itu bukan darah haid. Okay, boleh Okay, kita mudah-mudah je. Kita basic-basic insyaAllah. Kalau siapa nak mendalami sebenarnya bab haid ni dia panjang sebenarnya. Saya sendiri pernah belajar dengan kawan. Kawan lelaki bukan kawan perempuan. Jadi belajar kalau nak mendalami dalam kitab dalam bab haid ni lama, makan masa. Kemudian saya pernah belajar bab haid ni dengan seorang guru daripada Fatani. Nama dia Baba Adnan. Saya belajar menggunakan kitab Syarqawi ala Tahrir. Kita belajar dalam kitab Syarqawi tu. Tahrir dia tak jelas. Jadi kita belajar dalam Syarqawi. Jadi dalam Syarqawi tu cerita tentang panjang lebar lah bab darah-darah. Jadi saya belajar dengan orang lelaki juga. Kemudian kalau bab soalan yang susah, yang agak-agak sulit, saya akan tanya makcik-makcik, saya akan tanya ustaz-ustazah yang saya boleh bertanya. Baik. Seterusnya, boleh baris yang kedua. Fal haidu. Fal haidu huwa ad-damul khariju min farjil mar'ati ala sabil as-sihhati min ghairi sababil wiladati. Baik. Jadi kalau orang tanya kita, apakah itu darah haid? Mesti nanti kalau selalunya akan berlaku kalau kakak-kakak dia akan nak terangkan kepada adik-adik perempuan. Dia nak terangkan. Patah balik ke kitab tadi. Okay, Ustaz. Okay. Jadi kalau biasanya junior-junior akan tanya kakak ni, Kak, apa darah haid? Dia macam sama juga kalau kita budak lelaki, duduk asrama ke, ataupun kita adik-adik lelaki, dia akan tanya, apa itu air mani? Dia sama je dengan perempuan. Apa itu haid? Darah haid tu macam mana? Darah ke darah luka? Ke darah kita terluka, tergores dengan pisau ke? Okay. Lepas tu macam manakah dia punya bentuknya? Okay, baik. Kat sini para ulama buat definisi. Antara definisi yang dibuat oleh Imam Abi Syuja', darah haid ialah darah ad-damul khariju, darah yang keluar min farjil mar'ati, daripada kemaluan perempuan. Kemaluan yang saya sebut tadi tu, yang tempat keluar anak, tempat-tempat yang tu, ala sabilis sihhah, atas jalan normal. Kita kata atas jalan sihat, atas jalan normal. Min ghairi sababil wiladati, tanpa sebab kelahiran. Okey, baik. Jadi darah haid ialah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Okey, itu maklumlah sebab dia pun dah sebut tadi, Imam pun dah sebut tadi, Imam Abi Syuja' dah sebut keluar daripada faraj. Dan darah haid ni dia bukan darah penyakit, sebab apabila darah dia keluar dengan sebab ataupun dengan jalan yang sihat, dengan jalan yang normal. Maksudnya kalau orang perempuan dia keluar darah haid, maksudnya orang tu sihat. Macam tu. Maksudnya kalau orang tu keluar haid, dia tu normal. Haid dia tersusun elok, maka orang perempuan tu normal. Sebab itulah bila ada orang, pernah lah saya dengar daripada telinga saya sendiri, bila ada orang cakap, susah lah Ustaz. Dia tak kira Ustaz, susah lah Syamil. Susah lah kena, bila ada haid ni, kita nak kena tunggu, nak kena qada solat kadang-kadang, nak kena qada puasa, nak kena itu, nak kena ini, nak kena tengok, nak kena kira. Jadi, itu macam mana? Boleh tak kita mengeluh? Sebab itulah dalam Islam kita tak boleh mengeluh apa yang diberi ketetapan. Itu namanya kita panggil mukallaf, taklif. Ataupun kita kata ketetapan yang Allah Ta'ala bagi. Orang lelaki Allah Ta'ala bagi dia sekian-sekian tanggungjawab. Apa tanggungjawab lelaki? Tu kena check lah. Tapi orang perempuan tanggungjawab dia sekian-sekian. Antaranya haid. Antaranya nifas. Antaranya istihadah. Sebab tu nanti kalau kita belajar ada hadis yang berkaitan dengan apa itu darah perempuan. Allah Ta'ala, jadi Nabi sebut darah haid ialah darah yang Allah Ta'ala uji untuk perempuan. Ujian. Jadi Nabi sebut. Sebab itulah kita ni kena terima redha. Kita kalau nak jadi hamba yang taat, nak syurga, jadi kena redha lah. Kena
Sebab memang ada yang akan setengah-setengah orang dia macam mengeluh. Susah lah, kadang-kadang cair, kadang-kadang pekat. Macam mana ni? Dia jadi macam mana? Pening lah, pening. Okay. Jadi darah haid ni, para ulama kata darah yang sihat, darah yang normal. Sebab itulah setengah guru-guru cakap kalau lelaki, orang lelaki, dia sunat berbekam. Kalau kita biasa dengar, mungkin ada yang biasa dengar, dia sunat berbekam sebab nak keluarkan darah kotor. Tapi orang perempuan setengah tak perlu berbekam. Sebab Allah Ta'ala bagi dia satu kelebihan iaitu haid. Dia keluarkan darah-darah kotor. Dia keluarkan darah-darah yang busuk, yang pekat-pekat ni, yang kotor, yang dah beku kat dalam badan. Baik. Kemudian darah haid ni bukanlah darah yang keluar sebab beranak, sebab kelahiran. Sebab darah yang keluar sebab kelahiran nanti kita akan belajar iaitu darah nifas. Baik Okey, itu secara definisi yang taarif yang mudah. Okey, baik, kalau nak buka gambar tadi boleh setiakan. Okey, nanti setengah-setengah kitab dia akan sebut darah haid ialah darah yang keluar daripada faraj perempuan dan dia keluar daripada dia muncul atau kita kata dia terbit. Lagi satu yang bulatan belah atas. Ada tak? Yang ni. Okey, darah perempuan ialah darah yang keluar daripada rahim. Nanti dia akan sebut setengah-setengah ta'arif, dia akan sebut min aqsa rahimil mar'ati. Dalam ni dia tak sebutlah. Dalam syarah-syarah dia dah sebut min aqsa rahimil mar'ati, daripada pangkal rahim wanita. Okey, jadi wanita ni Allah Taala kurniakan satu yang lelaki tak ada lah, orang kata special, iaitu namanya rahim. Rahim ni banyaklah kegunaannya, antaranya tempat bayi duduk kan. Saya pun tak apa pandai sangat sebut-sebut ni. Okey, jadi para ulama sebut darah haid ialah darah yang muncul, yang keluar, terbit daripada hujung rahim, pangkal rahim wanita. Jadi dalam gambar tu, itu bayangkanlah itu bentuk rahim. Jadi dalam dia belah pangkal ni belah dalam. Jadi setengah para ulama menafsirkan aqsa rahimil mar'ati adalah pangkal rahim perempuan adalah rahim yang paling dalam sekali. Rahim yang paling jauh itu ada keluar satu darah, yang mana keluar darah itulah kita kata darah haid. Secara kalau sainsnya saya tak pandai lah. Tapi kalau teori sains saya tak pandai, tapi kalau yang disebut di dalam kitab-kitab disebut oleh para ulama, rahim perempuan jadi yang keluar daripada paling jauh atau paling dalam, maka itu ada maka keluarlah darah haid. Dia berbeza dengan, nanti kita akan belajar satu lagi, darah istihadah. Bukan yang tadi, gambar tadi. Darah istihadah ialah darah yang keluar daripada pangkal, paling hujung di depan atau di belah bawah ni, darah istihadah. Okey. Jadi dua ni ada beza hukum daripada di dalam hukum syarak, dalam hukum fiqh, dua darah ini berbeza hukumnya. Kalau yang darah haid yang keluar tadi tu kita semua maklumlah, orang perempuan maklum, boleh cuti, boleh diharamkan buat begini, buat begitu. Tetapi darah istihadah ialah darah yang kita, walaupun dia tetap darah yang sama, tetapi dia tempat keluarnya lain. Kadang-kadang warnanya lebih kurang sama, kadang-kadang dia darah juga, tetapi tempoh dia lain. Maka para ulama kata istihadah darah dia dalam keadaan bersuci. Maksudnya kalau orang tu keluar darah istihadah, dia tetap kena lakukan seperti orang biasa. Dia kena solat, dia boleh masuk masjid, dia kena puasa, tetapi dia masih keluar darah. Maka kat sini para ulama kata hukum orang perempuan di sini yang darah istihadah, hukumnya seperti salisin najis, ataupun orang yang keluar najis sokmo lah. Macam contoh setengah-setengah orang kan, macam lelaki dia ada masalah air kencing kepala paip loose. Ni contoh lah. Kadang-kadang orang lelaki ataupun setengah-setengahnya dia panggil ada masalah kepala paip
kemaluan lah. Dia tak ada orang kata apa, leaking. Nanti seminit 2 minit keluar air kencing. Setitik, 2 titik. Begitu juga perempuan. Jadi hukum dia lebih kurang. Hukum dia sama. Dia masuk dalam orang yang sentiasa mengeluarkan najis. Salisil baul. Okey, baik. Nanti itu kena belajar bab khas lah. InsyaAllah. Itu masuk dalam bab wudu. Okey, seterusnya kita kembali ke kitab. Kita baca. Okey. Walau nuhu aswadu muhtadimun ladza'un. Okey. Jadi bila kita dah tahu definisi haid, kita nak tahu warna pula. Di dalam kitab ini dia sebut satu warna sahaja. Tetapi kalau kita belajar kitab besar-besar, warna haid ada 5. Warna darah haid ada 5. Dan tiap-tiapnya ada perbezaan lah. Tapi bukanlah perbezaan di segi hukum. Cuma ada khilaf ulama'. Okey. Jadi saya baca sikit. Walau nuhu aswadu muhtadimun lazza'un. Dan darah haid itu, walau nuhu, dan warna dia, warna darah haid ialah hitam. Muhtadimun. Muhtadimun ni panas-panas macam tu. Pedih-pedih. Lazza'un. Okey. Lazza'un pedih. Jadi setengah para ulama kata darah haid ni darah hitam pekat. Dia bukanlah hitam legam tu tak. Dia darah merah yang hitam. Kehitaman. Kemudian para ulama sebut dia punya sifat dia ni panas-panas. Sejujurnya saya pun tidak tahulah macam mana dia punya feel dia, perasaan dia. Ke Ustaz Haikal pernah rasa darah haid? Jadi mungkin orang perempuan lebih ma'ruf lah, lebih tahu. Sebab itulah kalau bila cerita tentang haid, saya tak boleh nak bagi 100% gambaran tu. Sebab kita orang lelaki, kadang-kadang nak jumpa haid pun tak pernah jumpa. Sejujurnya tak pernah jumpa pun haid tu dalam semua hidup. Tiba-tiba kena ngajar kan, kena cerita. Jadi kita ceritalah apa yang kita tahu. Jadi kita baca kitab, kita ikut apa yang ulama' tulis. Kemudian nanti kalau ada ragu-ragu ke atau macam rasa macam tak betul je, boleh rujuk kat ustazah-ustazah yang lebih hebat. Baik. Tapi saya cuma cerita yang asas sahaja. Jadi warna darah, jadi kalau Ustaz akan nak buka warna darah yang saya bagi tu boleh. Warna darah haid yang disebut kat dalam ni ada satu sahaja, warna merah, warna hitam, merah ke hitam, hitam pekat. Tapi dia bukanlah hitam legam. Tetapi di dalam kitab-kitab besar dia ada sebut darah perempuan ni dia ada 5 warna. Tengok kat situ, itu contohlah. Saya cuba agak cari kat Google warna darah yang betul, tapi Google tak keluar. Dia tak bagi. Mungkin dia cakap, tak boleh, ni orang perempuan punya ni, jangan lebih-lebih. Dia cakap tu kan. Okey, jadi darah perempuan yang keluar dari darah haid. Darah haid ni dia ada 5 warna. Kalau tengok kat situ, pertama dia ada warna hitam. Yang kedua warna merah. Yang ketiga warna coklat. Yang keempat warna kuning. Yang kelima keruh. Warna keruh. Dia keruh. Okey, baik. Jadi kelima-lima warna ini, dia ni tingkatan. Kita panggil apa? Macam tahap ataupun kepekatan. Tahap kepekatan darah tu. Jadi kalau orang perempuan yang dah biasa, mungkin yang dah lama hadap darah ni, dia akan tahulah. Nanti tiba-tiba keluar darah pekat, tiba-tiba keluar darah cair sikit. Saya pernah dapat soalan, ada orang tanya, macam mana kalau darah tu saya mula keluar hari pertama pekat sangat, mungkin warna kehitaman, kemudian dia berhenti sekejap, lepas tu dia keluar balik warna keruh. Kat sinilah berlaku khilaf ulama', tetapi tak disebutlah kat dalam matan ni. Jadi secara orang kata apa, secara mudahnya saya sebut, jadi para ulama' khilaf, ada 2 pendapat. Jadi kita kena ingat darah perempuan ni, darah haid ni tak masuk lagi darah nifas, tak masuk lagi darah istihadah. Ini baru darah haid. Darah haid perempuan dia ada 5 warna. Jadi tiap-tiap perempuan tu kadang-kadang setengah, masa saya belajar dulu ada guru cerita, kalau orang Arab pekat dia bukan macam pekat orang Melayu. Macam mana tu saya tak tahu. Kadang-kadang orang Eropah dia punya kepekatan dia lain. Tetapi dia boleh beza. Pada dia dah tahu dah. Oh ni pekat. Ini hitam lah ni, kategori hitam.
Okey, lepas tu tiba-tiba dia keluar cair sikit. Okey, ni level kedua. Maksudnya kurang sikit darah tu. Tak pekat sangat. Lepas tu keluar lagi coklat. Lepas tu keluar lagi kekuningan sikit. Lepas tu keluar lagi dah keruh dah. Jadi kata guru kami masa kami belajar, dia kata lain culture. Dia macam lain orang, lain dia punya kepekatan tu. Ataupun lain macam kita kata bangsa. Lain bangsa, lain kepekatan. Wallahu alam, saya tak tahu, saya tak pernah cek. Mungkin saya tak pernah kaji. Mungkin betul, mungkin tidak. Wallahu alam. Tapi nak ceritanya ialah kepekatan darah perempuan tu dia ada pekat, kemudian dia makin kurang. Okey. Faham Jadi bila kita dah faham darah haid ni ada 5. Ada 5 tingkat, 5 kepekatan. Makin lama makin cair. Jadi ada timbul soalan. Biasa saya dapat soalan yang biasa saya dapat, macam mana saya jumpa saya kena mula-mula pekat, tiba-tiba esok cair. Ataupun mula-mula dah hitam pekat, tiba-tiba esok jadi coklat, tiba-tiba esok jadi kuning. Jadi diorang dengar-dengar kalau pekat ni semua darah istihadah, darah pekat ialah darah haid. Darah istihadah ialah darah darah istihadah ialah darah cair. Betul tak saya sebut? Sekali lagi saya ulang, dah pelik dah ni. Okey. Jadi ada orang tanya, masa pekat darah haid, masa cair tu darah istihadah ke? Dia tanya macam tu. Jadi diorang faham macam ni. Kalau masa pekat, saya tak boleh solat. Masa cair, saya kena solat. Jadi soalan dia macam tu. Boleh faham tak, Akal? Orang lelaki dia macam, apa ni cerita darah-darah ni, warna-warna ni? Tolonglah cakap. Saya dah pening dah ni. Tapi macam tu lah, saya mula-mula belajar pun ingat senang nak faham masalah orang perempuan. Rumit tau. Jadi bila dapat soalan macam tu, jawapannya dah disebut. Antara yang disebut dalam kitab Ibanah wal Ifadah, Imam pengarangnya Syed Dr. Abdul Rahman As-Saqaf, dia kata khilaf ulama. Okey, macam ni. Jadi ada pendapat ulama yang paling asah, yang paling sahih mengatakan kalau orang perempuan tu hari ni dia keluar pekat, esok dia keluar cair. Kan 5 tingkat kan? 5 tingkat tadi, 5 darah, 5 jenis warna. Mula-mula hari pertama dia keluar hitam. Contoh saya buat contoh. Hari kedua dia dah cair sikit, warna merah. Hari ketiga warna coklat. Hari keempat warna kuning. Lepas tu hari kelima dia dah berubah jadi warna keruh. Boleh? Jadi kat situ pendapat yang asah, pendapat yang paling sahih di dalam mazhab Syafi'i adalah hadisnya, berkaitan dengan hadis ni. Jadi pendapat yang paling asah mengatakan walaupun berubah warna-warna, sekejap pekat, sekejap cair, itu tetap masih lagi dalam haid. Boleh faham? Sebab saya dapat soalan, dia kata ada ustaz tu cakap, ustaz tu orang muda ke macam saya. Tapi saya bukanlah ustaz, saya sekadar penyampai je. Jadi ada ustaz tu cakap kalau darah tu berubah jadi cair, terus kena solat. Macam mana? Macam mana nak jawab? Jadi ustaz tu mungkin dia ambil daripada pendapat muqabil asah, lawan daripada pendapat yang asah. Jadi pendapat yang paling kuat, paling sahih di dalam mazhab Syafi'i mengatakan berubahlah macam mana pun, selagi di dalam tempoh haid, selagi kiraan haid tu masih tak lebih, dia masih dikira haid. Faham tak, Aikal? Aikal harap-harap faham lah. Okey. Tetapi pendapat yang muqabil asah ni lawan dia. Kita kata kalau mudah cerita minoriti dengan majoriti lah. Majoriti ulama kata itu semua darah haid. Tapi minoriti ataupun pendapat yang kecil, muqabil dia adalah minoriti, ada, tapi masih lagi mazhab Syafi'i sebut apabila darah yang haid ialah darah yang tiga yang pekat. Tengok kan ada 5 kan? 3 yang pekat sahaja darah haid. 2 yang keruh ni darah istihadah. Walaupun dia masih dalam tempoh haid. Jadi pendapat ini dia nak sebut kalau berubah darah tu kita kena cek ini kepekatan dia macam mana. Boleh?
Tetapi kalau orang tanya saya akan sebut lebih mudah kita ambil pendapat yang asah, pendapat yang paling sahih. Tak payah kita nak kena cek kepekatan tu. Kemudian mudah pun mudah sebab kita tinggal nak kira tempoh saja, waktu saja. Jadi terserahlah pada orang yang nak ni. Tetapi kita jangan perlekehkan pendapat yang mukabil asah, kerana ada ketika pendapat-pendapat yang minoriti, pendapat-pendapat yang dhaif ni ada ketikanya sangat-sangat berguna. Sangat-sangat berguna ketika waktu-waktu darurat. Okey, saya bagi contoh. Dia sebenarnya nanti kalau kita belajar lagi dalam, dia ada masalah orang perempuan, ada masalah orang perempuan kan. Dia tak haid ni tak teratur. Nanti kita akan belajar tempoh. Jadi orang perempuan nak sebut sekarang ke nantilah saya masuk ke tempoh lah. Nanti saya masuk tempoh saya sebut. Okey, baik. Jadi ada ketika bagus. Bagus ni waktu tertentu, waktu darurat, waktu yang memang kita perlukan guna pendapat ni. Jadi sebab itulah kita sebagai penganut mazhab ataupun orang yang kita kata orang yang tak erti apa ni kan, just follow je ulama susun. Jadi kita tinggal nak ambil je, cedok je. Jadi macam orang buat bancuh air, orang tu bancuh dah sedap lah. Cuma ada yang pekat, ada yang cair, ada yang kurang sikit. Kita makan je lah. Dah harga tu minum je lah. Tak payah nak banyak songeh, bukan kita pandai pun. Macam tu lah. Jadi kita dalam bermazhab ni, dalam kita ni kalau dah tahu taraf ilmu kita ni, cikai-cikai ni ikut je lah apa yang ditetapkan oleh ulama. Sebab mereka lagi arif. Baik. Seterusnya. Okey, tu dah sebut warna. Okey, saya baca laju dia. Kemudian darah yang kedua, dah sejam lah. Darah yang kedua ialah darah nifas. Apakah darah nifas? Darah nifas ialah huwaddamul khariju aqibal wiladah. Iaitu darah yang keluar daripada kemaluan perempuan juga, tetapi aqibal wiladah. Aqibal wiladah para ulama sebut ba'da faragil rahim. Okey. Jadi darah nifas ni ialah darah yang keluar selepas beranak. Itu secara mudah kita sebut. Tetapi para ulama menerangkan secara terperinci. Beranak macam mana? Jadi selepas kosong rahim. Selepas kosong rahim. Tahu tak rahim? Jadi nanti kalau Haikal dah kahwin kan, saya suka sikit-sikit nama orang ni, sorry lah. Sebab saya kena Haikal je. Kalau siapa nak kenalkan diri boleh juga kan. Okey. Jadi contohlah kalau Haikal dah kahwin, kalau siapa? Saya rasa saya kenal 2-3 orang ni. Nak sebut nama tak reti. Okey, jadi kalau contohlah ada yang dah kahwin kan. Mungkin perempuan dia akan alami nanti mengandung. Jadi anak tu duduk kat rahim. Itu semua maklum lah. Okey. Dan ataupun sebelum menjadi anak, dia akan jadi darah mudghah, dia akan jadi alaqah, dia akan jadi darah ketulan dulu. Darah. Lepas tu dia akan jadi ketulan daging. Belum jadi ketulan darah, kemudian jadi ketulan daging, kemudian jadi janin, kemudian ditiupkan roh, kemudian jadi berkembang menjadi bayi selama 9 bulan. Lebih kurang. Baik. Jadi darah nifas ni dia keluar selepas, ni antara definisi dan syaratnya sekali, selepas kosong rahim. Contohlah katakan orang perempuan ni dia tak beranak, tapi dia gugur. Dia baru alaqah. Maksudnya dia baru nak bentuk jadi janin. Tiba-tiba gugur. Maksudnya mungkin kandungan dia dalam tempoh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Baru lagi, biasanya setengah para ulama kata 3 bulan baru ditiupkan roh. Maksudnya baru jadi janin. Jadi sebulan 2 bulan kandungannya dah gugur. Tapi dia punya daging tu, ketulan daging tu tak keluar lagi daripada ni. Maksudnya doktor tak keluarkan lagi. Jadi para ulama kata tiba-tiba keluar darah. Kat situ dia bukan panggil darah nifas lagi. Boleh faham? Jadi kita kena faham darah nifas ni yang selepas rahim perempuan tu betul-betul kosong. Saya nak sebut rahim kita, saya mana ada rahim. Sorry lah. Jadi selepas rahim perempuan tu betul-betul kosong, maka keluar darah. Lepas dah, contoh dah kosong, dia pergi jumpa doktor kata, oh awak gugur. Jadi doktor keluarkan janin, doktor keluarkan ketulan tu. Doktor keluarkan,
Lepas tu seminit, 2 minit lepas tu ataupun selepas tu keluar darah. Jadi para ulama sebut darah itu ialah darah nifas. Walaupun dia tak cukup 9 bulan, walaupun dia tak cukup, walaupun tak jadi bayi lagi, tetapi para ulama kata dah ada bentuk mudrah alaqah tu pun dah memadai. Tetapi syaratnya mesti selepas rahim tu kosong. Lag Saya rasa macam lag. Okey. Boleh jadi kena faham tu lah. Boleh faham Kalau ada persoalan nanti saya bagi buka. Boleh siapkan soalan lah. Contohlah, ni saat ni saya banyak bagi soalan lah supaya kita nampak. Sebab kalau kita nak cerita tentang kitab pun banyak sebenarnya. Okay. Jadi contoh, bila kita faham nifas ni keluar selepas rahim kosong. Jadi sebab itulah bila kita dah faham macam tu, timbul masalah. Ada orang perempuan sebelum dia bersalin keluar darah. Jadi dia tanya, Ustaz, darah ni darah apa? Darah nifas ke? Ataupun dia tanya, abang, ni darah apa? Ni bukan air ketumban ni? Dia tanya. Ataupun sebelum sampai dia punya tempoh nak bersalin tu keluar darah sekejap. Jadi kat situ para ulama sebutlah, jikalau darah itu masih lagi dalam tempoh haid, mungkin sebelum tu dia ada keluar haid. Tiba-tiba dia berhenti sekejap. Sebab dah nak okey. Jadi sebelum saya terangkan lebih jauh, ada setengah pendapat darah nifas ni ketika orang perempuan mengandung, ada setengah pendapat ketika orang perempuan mengandung haid. Okey. Tetapi pendapat yang paling muktamad di dalam mazhab Syafi'i, darah haid ni tak ada, kita kata apa? Darah haid ni tetap juga boleh keluar walaupun perempuan itu mengandung. Dia macam tu. Khilaf ulama. Ada ulama sebut kalau perempuan ni dia mengandung 9 bulan, contohlah kalau nanti dia kahwin, saya suka buat contoh jadi kita kahwin, dapat isteri kita bersalin, mengandung 1 bulan 2 bulan tak keluar darah, tiba-tiba bulan keempat keluar darah, bulan kelima keluar darah, macam darah haid, kiraan pun macam darah haid. Jadi dia tanya ke abang dia, bang ni darah apa ni? Ini bukan darah nifas bang, ni darah apa? Istihadah. Dia pun kira, ni cukup ni kiraan ni, 1 hari 24 jam. Jadi kaul mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i itu masih lagi darah haid. Walaupun ada kita kata ada khilaf ulama, tapi pendapat tu pendapat yang lawan, muqabil mu'tamad. Minoriti jugalah. Yang suara agak kecil sikit yang katakan kalau orang perempuan ni bersalin, orang perempuan ni mengandung tak akan keluar darah. Tetapi pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, keluar juga darah haid. Jadi boleh berlaku juga sebelum nak bersalin pun keluar darah haid. Jadi dia tak perlulah solat. Boleh faham? Contohlah orang perempuan tu lagi 1 hari lagi dia nak bersalin. Esok dia nak bersalin dah. Doktor kata tarikh awak sekian. Okay, dia pun tunggu sebelum 24 jam tu, tiba keluar darah. Keluar darah cukup 24 jam. Jadi perempuan tu tak perlu solat. Dia tak perlulah nak kena wuduk ke solat tak. Jadi dia dalam keadaan haid. Walaupun dia perut tengah besar, tengah mengandung. Boleh faham Sebab ni nak cerita kekeliruan je, sebab memang dalam bab darah ni ada kekeliruan. Sebab kita dengar bunyi macam ni, tetapi saya cuma rujuk apa yang ditulis oleh para ulama lah. Antaranya yang ditulis saya rujuk dalam kitab Hasyiah Baijuri, Hasyiah bagi Matan Abi Syuja'. Antara yang sebut lagi Ibanah wal Ifadah karangan Syed Dr. Abdul Rahman As-Saqah. Okay, jadi banyaklah pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan perempuan ni perempuan ni masa mengandung keluar darah haid. Jadi mu'tamad kata keluar. Boleh faham Okey. Benar. Okey, wal istihadah tu, dan darah yang ketiga ialah darah istihadah, darah penyakit. Darah penyakit ni ataupun darah istihadah ialah darah yang keluar min ghairi ayyamil haid wan nifas. Selain daripada darah yang keluar pada bukan tempoh hari haid dan nifas. Okey, jadi senang je. Darah istihadah ni, apabila kita dah betul-betul faham darah haid, kita dah faham darah nifas, lepas tu kita dah kira darah haid, kita dah kira darah nifas,
apabila tempoh dah terkeluar, nanti kita akan belajar tempoh hari. Tempoh dah keluar, maka darah tu tetap keluar. Tapi tempoh tu dah cukup. Maka darah itu dikira darah istihadhah. Ataupun kita panggil darah penyakit. Sebab tu lah masa saya tanya makcik saya kan, seorang ustazah dia kata, kalau orang perempuan ni kerap keluar darah, dia haid tak teratur lah. Dia panggil macam mana, senggugut haid tak teratur. Sekejap-kejap keluar darah, berhenti. Kejap keluar, jadi dia kena cek doktor juga sebenarnya. Sebab dia panggil tak normal. Memang disebut dalam kitab, dalam haid ni dia ada sebut juga, ada ketika kita kena ambil pandangan doktor. Antaranya kita kena tanya juga bidan, dia panggil qabilah, orang yang bidan. Bidan ni, orang dulu kan dia panggil bidan, yang mahir dalam bab peranakan kan. Tapi zaman sekarang kita kata doktor, apa? Doktor perempuan, apa macam kita? Sakit puan, doktor sakit puan. Jadi nak tak nak kita kena rujuk juga dengan doktor. Okey, baik. Jadi darah istihadhah ni mudah je. Apabila kita dah cukup, dah kira cukup haid, dah habis haid, dah habis nifas, masih lagi keluar darah, maka darah itu dipanggil darah penyakit, iaitu darah istihadhah. Okey. Sekarang kita nak masuk ke dalam tempoh pula. Tempoh ataupun berapakah tempoh? Berapakah, macam mana kita nak tahu itu haid? Macam mana kita nak tahu itu istihadhah? Ini yang seronok ni. Kat sinilah kita punya cerita dia. Okey, baik. Wa aqallul haidhi, dan sekurang-kurang haid, sekurang-kurang tempoh haid. Siapa yang boleh baca kitab Arab tu bolehlah tengok-tengok kan. Wa aqallul haidhi, dan sekurang-kurang tempoh haid ialah yaumun wa lailah. Sehari semalam. Okey, begini. Dalam haid dia ada tempoh. Ni maklumlah, orang perempuan mungkin maklum. Jadi tempoh itu penting sebenarnya, sangat-sangat penting. Kalau kita tak kira betul-betul, kita tak akan tahu itu betul-betul haid ataupun itu darah istihadhah. Boleh faham ya? Okey. Jadi orang perempuan, saya bagi masalah lah, atau kita kata cerita kes. Okey, contohlah seorang perempuan ni dia keluar darah. Pukul 3 petang. Okey, sebelum saya masuk dalam cerita ni, saya nak bagi tahu dulu, yaumun wa lailah. Yaumun wa lailah dengan makna 24 jam. Sekali lagi saya ulang, wa aqallul haidhi, tempoh paling sedikit di dalam haid. Maksudnya orang perempuan ni dia boleh kena haid, tempoh paling sedikit ialah 24 jam, sehari semalam. Ibarat kitab lama dia panggil yaumun wa lailah, sehari semalam. Sebab mungkin dahulu tak ada, saya wallahualam. Jadi dahulu orang dulu pakai sehari semalam. Dia pakai matahari. Tapi sekarang kalau kitab-kitab yang baru dia akan tulis 24 jam. 24 jam dia akan tulis 24 jam lah. Okey. Jadi tempoh 24 jam ni paling kurang orang perempuan kena haid. Okey, saya bagi contoh. Contohlah orang perempuan ni keluar darah. Bukan keluar haid, keluar darah dahulu. Okey, katakanlah darah dia pukul 3 petang. Okey, 3 petang. Haikal, ni kena hati-hati ni. Dia baca soalan trik sikit. Jadi orang perempuan ni, dia kena ambil beratlah tentang waktu, tempoh, jam berapa. Jadi dia tengok darah. Dia kena check lah. Tiba-tiba dia tengok, keluar darah. Okey, dia pun terus set. Sekarang pukul berapa? Okay, katakanlah sekarang pukul 3 petang. Okey, keluar darah. Bila keluar darah, dia kena tengok betul-betul dahulu. Sebab itulah kalau kita belajar lagi dalam, dia ada banyak kategori sebenarnya orang perempuan ni. Dia ada 7 kategori. Dia ada 7 masalah sebenarnya. Haid. Jadi orang perempuan ni, dia ada orang perempuan yang baru masuk haid. Contoh orang tu baru umur 9 tahun. Budak-budak lagi. Tiba-tiba dia keluar darah. Dia pun jumpa akak dia. Kakak, ini darah dah keluar. Ni darah apa? Dia tanya. Okey, kakak dia pun cakap, okey, tunggu dulu dek, hold dulu. Tanda, sekarang jam berapa? Katakan sekarang jam 3. Okey, dia pun tanda, 3 petang keluar darah. Jadi, dia kategori perempuan tu lain. Ada orang perempuan, dia dah tahu dah. Dia dah boleh agak dah. Ni sikit lagi ni saya keluar darah lah ni. Ataupun, dia tahu dah, ini darah apa ni, dia dah tahu. Okey, jadi saya bagi contoh mudah dulu. Katakanlah perempuan tu keluar 3 petang, dia pun keluar darah. Maksudnya, bila sebut keluar darah, orang lelaki dia kena faham. Orang lelaki ni, macam saya sendiri pun saya dulu tak faham juga. Jadi dia kena faham elok-elok. Bila sebut keluar darah, bukanlah keluar mengalir macam air terjun tu, tidak.
bukanlah keluar darah tu maksudnya mengalir macam air kencing, macam najis-najis tu tidak. Ada ketika dia keluar banyak. Ada ketika dia masih lagi, kalau kalau dobet kitab ataupun para ulama buat catatan, darah keluar tu dengan makna kalau orang perempuan tu dia ambil kapas, ambil tisu, ambil kapas, dia celik kat kemaluan dia tu, masih lagi ada darah. Maksudnya dia panggil masih lagi kalau wasak. Dia punya faras tu masih berlumuran dengan darah lagi. Dia bukanlah kita faham, oh keluar macam mengalir air darah, air kencing, tidak. Jadi kena faham begitu. Kena faham orang lelaki ada orang lelaki dalam ni kan. Saya harap ada lah. Kalau tak saya kesian lah, saya dengan Ustaz Haikal je dalam ni, malu lah. Okey, baik. Jadi keluar pukul 3. Keluar darah pukul 3. Lepas tu pukul 4 pun masih lagi darah keluar. Keluar tu lah maksudnya bila dia celit, oh tak kering lagi. Keluar lagi pukul 4, 5, 6, 7, 8 sehinggalah pukul 3 petang esoknya. Katakanlah satu hari bulan 4. Satu hari bulan 4 dia keluar darah pukul 3 petang. Lepas tu dia pun tunggu darah tu keluar. 1, 2, 3, sampailah 3 petang 2 hari bulan 4. Boleh faham kan? Jadi kat situ 24 jam. 24 jam. Okey. Pukul 3, 3.30 darah dah berhenti. Darah tu dah berhenti dah. Lepas tu orang perempuan tu pun check. Orang perempuan tu check kat kemaluan, guna tisu ke guna kapas, dah kering. Okey, dia check lagi, dah kering. Okey, dia perlu buat apa? Dia perlu mandi. Lepas tu dia dah boleh solat. Solat Zuhur lah. Pukul 3 tu waktu Zuhur kan. Jadi orang perempuan, lagi-lagi untuk budak-budak yang baru masuk kan, dia masuk dalam bab mubtadaah, ataupun orang yang masuk dalam mutahayyirah, ataupun orang yang ada kategori, dia ada banyak kategori lah. Ada setengah-setengah orang perempuan dia kena tunggu dahulu. Dia kena tunggu. Maksudnya dia tak boleh solat. Bila keluar darah dia tak boleh solat. Dia tak boleh solat Okey, itu masalah yang pertama. Haikal faham kan? Kalau Haikal tak faham nanti tulislah siap-siap. Sambil-sambil sekarang pun boleh tulis kot. Saya rasa sekarang pun dah boleh tulis soalan dah. Sebab kita dah hujung dah ni. Saya lagi suka macam tu. Nanti siapa ada soalan tulis. Sebab kita nak cerita tentang haid je kan. Nanti saya akan selit-selitkan darah nifas dengan darah istihadah. Ini cerita asas je lah. Okey, jadi itu perempuan yang pertama. Perempuan yang haidnya cukup 24 jam. Cukup ataupun lebih sikit. Jadi 24 jam tu Haikal kena faham. Semua orang lelaki kena faham. Bila cukup 24 jam, maka kita boleh istihad, itu darah haid. Ustaz, kalau dia keluar 25 jam, darah haid juga. 26 jam, darah haid. Boleh faham Okey. Masalah yang kedua. Orang tu keluar, ni orang lain tak, kawan dia pula. Okey. Satu hari bulan 4, keluar darah pukul 3 petang. 3 petang Dia pun tunggu darah. Okey, dia pun cakap, kakak dia kata, okey adik, tunggulah. Jangan buat apa-apa. Maksudnya jangan solat, jangan baca Quran, jangan masuk masjid, jangan buat benda-benda yang diharamkan. Okey, dia pun tunggu sampailah tiba-tiba dia pun tunggu. 3, jam 3, 4, 5, 6, 7. Tiba-tiba esok pukul 7 pagi. Dia cek-cek, darah dah berhenti. Kalau kita kira tu berapa jam tu Kak? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16 jam. Lebih kurang 16 jam. Dia pun kira-kira, kakak, pukul 7 darah saya dah berhenti lah. Dia cakap kakak dia. Kakak kata, betul. Dah berhenti, dah yakin. Okay, dia pun yakin, dia cek-cek, dah kering dah. Darah dah kering. Bila dia cek kemaluan dia tu, dia guna sapu, guna tisu, guna kapas, dah kering. Dia pun tunggu sikit lagi, darah tak keluar-keluar. Darah tak keluar. Jadi kat situ para ulama sebut, ataupun kita boleh hukumkan, itu bukan darah haid. Sorry. Itu bukan darah haid. Jadi itu darah apa? Haikal, itu darah apa? Agak-agak darah apa? Ada orang tanya tak? Asal saya tak dapat tak keluar. Jelas. Itu darah fasid. Ni mantap ni Ustaz ni. Jadi darah itu kita boleh declare ijtihad tu darah itu darah istihadah. Darah istihadah. Boleh faham dia mudah dia sebenarnya. Tapi dia ada ketika dia akan jadi pening,
untuk masalah banyak. Sebenarnya masalah perempuan darah ni terlalu luas. Bukanlah terlalu, maksudnya luas. Jadi dia banyak berlaku. Lagi-lagi kalau orang perempuan yang darah tak teratur. Okey. Faham Okey, contoh yang ketiga pula. Orang ni masih lagi pukul 3 lah, kita pukul 3 senang. Okey kan? Dia keluar satu hari bulan. Satu hari bulan 4. Keluar darah pukul 3. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, pukul 8 darah dah berhenti. Okey, dia pun tunggu dulu. Tunggu. Esoknya keluar darah. Esoknya pukul 3 petang esok pula. 3 petang esok, katakan hari Isnin lah. Hari Isnin keluar darah pukul 3 petang. Hari Selasa keluar darah 3 petang selama 5 jam. Okey, dah 10 jam lah. Hari Rabu keluar lagi darah 5 jam. Tak kira lah waktu bila-bila pun tak kira. 5 jam lagi. Dah 15 jam. Okey. Hari Khamis keluar lagi darah 5 jam. Tempoh dia 5 jam dia keluar. Dia kira. Sebab tu perempuan dia kena ada buku catatan biasanya. Kalau makcik-makcik saya sebut, kalau orang perempuan yang betul-betul jaga, dia kira, dia tanda. Okey. Lepas tu hari apa lagi? Hari Jumaat 5 jam. Dah 20 jam. Hari Sabtu keluar lagi darah 5 jam. Semua sekali dah 25 jam. Jadi lepas tu hari Ahad dah tak ada darah dah. Hari Isnin dah tak ada darah dah. Kering. Jadi kat situ macam mana cara nak kira dia kan? Jadi kalau kita kira Isnin 5 jam, Selasa 5 jam, Rabu 5 jam. Apa lagi? Rabu 5 jam. Betul tak saya kira ni? Sorry, saya sekali kira. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, sampai Jumaat je lah. 5 kali 5, 25 jam. Okey, 25 jam. Jadi 25 jam keluar darah. Hari Sabtu dah tak ada darah dah. Hari Ahad dah tak ada darah. Jadi darah tu dekat darah macam mana? Darah yang macam tu kita panggil darah haid juga. Sebab kita gabungkan dia. Kita gabung jadi 25 jam. Lebih tak daripada tempoh sekurang-kurangnya? Lebih. Boleh faham Okey. Dia sebenarnya key dia ataupun kita kata kunci dia adalah kita kena faham elok-elok sekurang-kurang tempoh dengan sebanyak-banyak tempoh. Okey, jadi saya baca terus. Wa aktsaruhu 15 yawman. Paling banyak tempoh haid ialah 15 hari. Okey, 15 hari. 15 hari ni masih lagi kita kira dengan jam. 15 kali 24 jam berapa kan? Saya matematik ni lemah ni. 15, seorang kira, cepat. 15. Berapa? 15 kali 24. 15. Kali 24. Berapa? 360. 360. Okey. Contohlah ada orang perempuan ni dia memang sihat. Baka sihat lah orang kata. Baka darah lancar lah. Dia keluar, tempoh darah dia ngam-ngam 360 jam. Ataupun 350 jam. Dia kira lah. Darah dia memang sentiasa keluar. Tidaklah keluar macam air tu, tidaklah. Maksudnya sentiasa ada darah. Ada orang macam tu, ada berlaku. Kalau tak adalah ulama' buat cerita ni kan. Nanti orang kata ulama' reka-reka pula. Jadi memang berlaku. Memang ada orang perempuan yang 350 jam keluar darah. Jadi itu dikira orang tu 360 jam tu dia panggil darah haid dia banyak. Itu tempoh yang paling banyak. Okey. Katakanlah 360 jam paling banyak kan. Tiba-tiba dia kira-kira, Ustaz, saya punya darah 362 jam. Macam mana? Jadi kat situ dia ada satu lagi masalah. Kita kena tengok masalah istihadah yang bercampur dengan haid. Nanti kita akan kalau orang belajar dalam kitab-kitab yang tertentu dia akan masuklah. Jadi kat situ secara mudahnya kita boleh sebut 360 itu darah haid. 2 jam tu dia dah masuk darah istihadah. Itu dia kena asing lah, dia kena pandai. Tapi ini hanya kita panggil kes yang kita macam rare. Jaranglah orang berlaku kan. Sebab saya pernah tanya orang-orang perempuan, dia kata jarang berlaku. Sebab tu kita panggil benda ni jarang berlaku. Sebab, okey, nanti kita akan masuk. Seterusnya, waghalibuhu
sittu au sab'un. Tempoh kebiasaan orang perempuan haid ialah 7 atau 6 hari, 6 atau 7 hari. Ini banyaklah orang perempuan cerita. Ustaz, saya 7 hari je. Saya 6 hari je. 7 hari je saya dah berhenti darah. 6 hari je saya dah berhenti darah. Okey. Jadi orang orang perempuan kena faham 7 atau 6 di sini kalau kita belajar dalam kitab-kitab kita kena kali dengan 24. 7 kali 24 apa? Cepat. Saya lemah. Cepat. Kan? 7 kali 24. Ataupun 7 kali 6 tu. Sorry. 7 kali 24 24 kali 7 kali 7 kali 24. 24. Ha? 168. 168. 168. Hmm. Kalau kali 7. Hmm. Kalau kali 6. Kali 6. 144. Okey. Jadi 144 atau 168 tu itu tempoh jam kebiasaan orang perempuan keluar darah. Jadi contohlah dia datang kan, dia datang kat kakak dia, kakak saya dah kira-kira tempoh saya lebih kurang dalam 144 jam, 6 hari. Ataupun saya punya tempoh kurang-kurang yang saya dah kira selama ni biasanya datang 168 163 macam mana? 168 ataupun 160. Dia macam dia pertengahan. Jadi itulah kebiasaan orang perempuan berlaku. Boleh faham Jadi masa saya belajar, guru saya dia kata antara mindset kita kata mindset yang kena tukar. Dia kata bila sebut 7 hari, 6 hari dia bukanlah hari tapi jam. Jam. Sebab kat sini dia bukan nak cerita tentang hari, dia nak cerita tentang jam. Boleh faham Tapi nanti ada ketika kita kena kira betul-betul jam tu. Bagaimana kita nak tahu keluarnya darah, bagaimana kita nak tahu masuknya darah. Itu kena masuk lagi dalam lah. Kalau saya masuk dalam nanti korang nanti pening pula malam ni tak tidur malam pula kan. Okey, jadi hari ni saya jawab soalan lah. Kalau saya rasa macam tergantung nanti boleh tanya kat soalan juga. Kalau siapa rasa tergantung lah Ustaz. Jadi mana mesej? Okey, perlu ke ganti solat untuk contoh yang kedua? Contoh kedua tadi macam mana? Oh ya. Kalau dalam tempoh keluar darah nifas itu boleh solat ke? Kalau tempoh. Okey, betul. Soalan ni betul. Okey, soalan yang pertama tadi kita buat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, katakanlah orang tu dia keluar darah 16 jam je. Pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6, tiba-tiba pukul 7 darah dah berhenti. Okey, jadi tadi dia dah tinggal lah solat maghrib, solat isyak dia dah tinggal. Solat subuh pun dah tinggal sebab dah pukul 7. 3 solat. Tiba-tiba dia check, dia kata, ni tak pernah tak pernah jadi ni Mungkin benda tu baru berlaku. Dia kata selama ni saya keluar darah elok je, straight je 24 jam kan. Ataupun 7 hari straight. Tiba-tiba hari ni dia kata keluar sekejap je. Keluar sekejap. Okay, jadi kat situ orang tanya, saya dah tinggal solat. Saya kena qada. Kena qada takkan? Jawapannya kena qada. Kena qada. Boleh Okey, tapi dia tak masuk dalam dosa besar. Dia tak masuk dalam orang yang meninggalkan solat. Tidaklah. Tetapi dia kena qada. Sebab itulah ada orang perempuan cakap dengan saya, itulah ustaz susahlah kadang-kadang kita ingat darah haid, kita berhentilah solat. Tiba-tiba rupanya darah istihadah. Aduh, nak kena qada. Kadang-kadang ada yang sampai 5 waktu nak kena qada. Kan malas tu. Tapi malas itulah dipanggil ujian. Itulah Nabi kata ujian. Darah ini adalah ujian untuk kaum wanita. Boleh Okey, soalan yang kedua, darah nifas. Okey, sebenarnya cerita tentang darah haid ni pun panjang dah. Darah nifas ni pun panjang. Dia kedua, jadi darah nifas ni saya bagi contoh lah masalah. Ada ketika orang perempuan, katakanlah orang perempuan ni dia bersalin. Darah rahim dia kosong. Ada orang dia tak akan keluar darah terus. Jadi contohlah nanti akan kahwin, ada anak kan, bersalin, isteri dia bersalin, 1 hari bulan bersalin. Katakan 1 hari bulan. 31 merdeka lah, kata kita 31 merdeka. Jadi 1 hari bulan 9 tu dah selesai, rahim dah kosong. Tapi tak keluar darah lagi. Nanti kita akan belajar kalau siapa belajar
nifas ni dia selahzah, paling sedikit lahzah. Maksudnya sekali pancut je. Tunggu. Kemudian hari pertama ditunggu tak keluar darah. Hari kedua tak keluar darah. Hari ketiga tak keluar darah. Hari keempat tak keluar darah. Hari kelima tak keluar darah. Tiba-tiba ke-10 keluar darah. Jadi 9 hari yang ditunggu tu, 9 hari kan, sebab hari ke-10. Okeylah, katakanlah hari ke-11 keluar darah. Hari ke-11 baru keluar darah. Jadi 10 hari, 10 hari yang orang perempuan tu tunggu, kalau dalam tempoh. Boleh ke dia solat? Oh, saya macam lain soalan je. Tak apalah, saya ceritalah. Jadi, boleh tak dia solat dalam tempoh 10 hari yang ditunggu tu? Jadi, kata para ulama, perempuan wajib solat ketika 10 hari yang dia menunggu. Ini yang masalah berlaku. Biasanya orang perempuan sangka, setengah-setengah yang saya dapat cerita lah. Ada orang sangka, bila bersalin je dia terus tak solat. Ada berlaku. Sebab dia kata, saya kan nifas. Sebab itulah para ulama kata, dia memang dalam tempoh nifas. Tetapi dia tetap wajib solat. Dia panggil dia hanya nifas pada tempoh, bukan nifas pada hukum. Dia ada beza sebenarnya. Jadi kat situ berlaku bila orang perempuan bersalin je kan, dia terus 2 bulan tak solat. 2 bulan dia tak solat. Dia kata, saya kan baru salin. Jadi jadi sebab itulah orang perempuan dia kena belajar betul-betul. Bukan hanya haid. Darah nifas pun dia kena belajar. Kalau tak nak belajar, kalau susah nak faham, kena tanya. Kena tanya dengan orang-orang yang, sebab itulah suami kena ambil berat juga. Sebab itulah kita kata orang lelaki pun kena belajar. Jadi kalau nak senang, cari yang isteri yang dah pandai je lah. Kan, kalau malah nak fikir, cari isteri yang dah pandai je kan. Senang kan? Tak payah nak pening-pening. Kita pun tak perlu tanggung dosa, contoh. Tapi tetaplah kita kena tahu sebab nanti kita ada anak-anak, insyaAllah. Okay, baik. Jadi kalau tempoh orang perempuan tu 10 hari tak keluar darah, hari ke-11 baru keluar darah. Hari ke-11 baru keluar darah, maka 10 hari tu dia wajib solat. Hari 11 keluar darah, masa keluar darah tu tak perlulah solat. Lepas tu dia kena tunggu pula. Darah dia keluar berapa lama? Darah dia ada ketika orang keluar sekejap je. Seminit, 2 minit, sejam. Itu pun dia kira darah nifas. Tapi ada orang keluar sehari, 2 hari. Ada orang keluar 2 bulan. Ada orang keluar, jadi paling banyak dia keluar 60 hari 60 hari. Nanti itu kena masuk dalam bab nifas secara detail lah. Saya jawab soalan je. Soalan seterusnya ialah, kalau keluar darah hari Isnin, Jumaat, tapi jumlah jam tak sampai 24 jam, kena qada ke solat dari Isnin hingga Jumaat tu? Okey, baik. Betul? Soalan dia betul. Jadi katakan ini yang berlaku. Orang perempuan dia maklum lah ni sebab dia panggil macam dilema. Saya masa baca kitab, saya belajar bab darah ni, saya macam termenung. Power lah orang perempuan ni. Bukan senang tau nak tunggu 3-4 hari, 5 hari, 6 hari. Ada ketika dia kena tunggu sampai 15 hari. Ada ketika dia kena tunggu sampai 10 hari. Lama sebenarnya. Sebab kan, jadi kalau orang lelaki betul-betul faham, dia macam ni tau. Saya cerita dulu lah sebelum saya jawab soalan. Dia kena faham, tempoh paling kurang 24 jam. Jadi, darah tu kita mesti kena gabung. Cukup 24 jam, barulah kita boleh isytihar itu darah haid. Katakanlah dia keluar hari ni 5 jam, esok 5 jam, esok 5 jam, esok 5 jam, kiranya lebih 24 jam ataupun cukup 24 jam. Maka itu dinamakan darah haid. Barulah kita boleh kata, okey, yang ni darah haid. Jadi aku terselamat. Aku tak perlulah qada. Okay. Tapi ada ketika dia kena tunggu. Contoh katakanlah Isnin 1 hari bulan lah. 1 hari bulan dia keluar darah 10 jam. 10 jam 2 hari bulan dia keluar darah 10 jam lagi. Tiba-tiba 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan. Lagi dia tunggu 15 hari. Sebab dia kena tahu 15 hari ni dia panggil apa? 15 hari ialah sekurang-kurang suci.
Jadi orang perempuan bila 15 hari dia tunggu darah, 15 hari tu tadilah 360 jam. Jadi 360 jam dia kena tunggu darah. Tak keluar-keluar, tak keluar-keluar. Jadi kat situ dia dah tahu dah yang dia adalah, dia sebenarnya dia tak keluar haid. Dia keluar darah istihadah. Jadi memang pernah berlaku lah. Selalunya berlaku, memang makcik saya cerita pernah berlaku untuk orang yang masalah darah tak teratur. Jadi dia tunggu, lah dah 15 hari dah tunggu. Rupa-rupanya darah suci, darah haid, darah penyakit, bukan darah haid. Jadi dia kena qada balik solat. Begitu juga soalan yang dapat ni kan. Soalan dia hari Isnin dia keluar, hari Selasa dia keluar. Tapi sampailah katakan 15 hari, 15 hari kan. Dia tunggu, tak cukup lah 24 jam. Okay, saya ulang sekali lagi Dia bukanlah sampai hari Jumaat sahaja tau, dia punya soalan. Dia sebenarnya kita kena faham, paling banyak haid ialah 15 hari. Jadi tempoh dalam, contoh katakan, 3 petang, 1 hari bulan pada 3 petang, dia keluar darah. Nanti 16 hari bulan pada 3 petang dia kena, itu baru tamat tempoh haid. Okay. Jadi katakanlah dia keluar darah 3 petang. Keluar darah, lepas tu berhenti. Keluar darah, berhenti. Atau korang fikir sendirilah. Keluar darah, berhenti. Keluar darah, berhenti. Sampailah 16 hari bulan, 3 petang. Dah pukul 3, 1 minit. Dia kata, dia pun kira-kira kan. Darah saya keluar tak sampai 24 jam lah. Dalam tempoh 15 hari yang dia tunggu tu. Tak sampai 24 jam. Kat situ, itu dia panggil darah istihadah. Boleh faham tak kan? Boleh faham yang bertanya Begitu jugalah kalau dia tunggu macam tadi dia kata, tunggu seminggu, tunggu 2 minggu. Jadi dia kumpul, katakanlah 1 hari bulan sejam je keluar. 2 hari bulan pun sejam, lepas tu 2 jam, 3 jam. Lepas tu dia kumpul, tak cukup 24 jam. Jadi maka darah itu dipanggil darah istihadah, bukan darah haid. Jadi sebab itulah, memang ini saya cakap, saya pun tak reti juga sebenarnya, maksudnya tak pernah alami. Jadi orang kata kalau orang yang ada masalah darah tak tersusun kan, itu memang sedih. Dia penat nak kena kira, nak kena tunggu. Jadi bila dia dah tahu itu darah, jadi macam soalan tadi dia kata, kena qada ke solat? Kena qada lah, sebab dia dah tahu yang dia dah suci. Dia suci, darah tu suci, bukan darah haid. Jadi dia kena qada. Betul tak? Jadi kena qada lah solat-solat yang daripada Isnin. Dia kena qada solat dia daripada hari 1 hari bulan sampai 16 hari bulan tu. Nampak tabahnya seorang perempuan. Okey, boleh jadi tak kalau dalam sebulan tu tak keluar darah langsung? Boleh? Sebab kita kena faham. Nanti kalau, sebab tu saya kata sebenarnya masa gitu suntuk. Tapi tak apalah, jadi saya lagi suka soal jawab. Saya cerita tentang asas, itu pun sebenarnya tak habis lagi bab asas. Jadi saya suka soal jawab. Nanti orang perempuan dia boleh tanya. Orang lelaki dengar-dengar aja. kalau nak mendalami kena cari guru yang khas lah. Baik. Boleh tak berlaku orang tu sebulan tak keluar? Boleh. Sebab orang perempuan kena faham. Tempoh bersuci, maksudnya tempoh dia tak keluar haid, unlimited. Unlimited. Betul tak saya sebut unlimited? Sorry lah, tak hati sangat Inggeris ni. Jadi unlimited lah, maksudnya boleh jadi sebulan, 2 bulan, setahun. Dia pun cakap, biar betul aku ni. Ini taraf-taraf Siti Aisyah ni, dia cakap. Jadi dia kata, ini taraf-taraf Siti Aisyah ni. Siti Aisyah kan antara manusia, orang perempuan yang tak keluar haid. Itu antara Allah Ta'ala bagi keistimewaan untuk Aisyah. Siti Aisyah, isteri Nabi SAW. Boleh Jadi dia pun cakap, boleh tahan ni. Aku ni dah taraf-taraf Siti Aisyah ni. Jadi tak ada limit, unlimited untuk tempoh orang perempuan bersuci. Boleh Okey. Ada lagi soalan? Saya suka lagi jawab soalan daripada ni. Kalau tak ada, kita tutup lah. Ada? Boleh ke time haid baca surah atau ayat Quran yang kita hafal? Contoh surah Al-Fatihah. Okey, baik. Sebenarnya saya konon-konon tadi berangan dah. Tak apa ni, saya sempat ni masuk perkara yang haram ketika haid. Ketika kita berhadas besar. Bukan haid saja, ketika berhadas besar. Kalau orang lelaki keluar air mani ke apa, itu sama saja. Jadi saya ingat berangan-angan, rupanya tak sempat. Sebab masa kita suntuk. Yelah, memang sejam ni sebenarnya sekejap je.
Jadi soalan dia kalau kita nak buat ulang, sebab itulah khilaf para ulama. Saya dah rujuk antara beberapa artikel yang dikeluarkan oleh Jabatan Fatwa Wilayahan antaranya. Sebutkan jikalau orang perempuan ataupun bukan orang perempuan, terutamanya untuk orang perempuan yang ada hadas besar lah, seperti haid ataupun nifas, tetapi dia ada hafalan yang perlu dia jaga, maka kita ambil pendapat Imam Malik, mazhab Malik antaranya. Ada beberapa lagi para ulama yang membenarkan mengulang hafalan. Tetapi kena ingat, mengulang hafalan bukan dengan makna kita buka Quran. Boleh faham tak? Sebab itulah kita kena faham betul-betul. Baca Quran satu benda. Pegang Quran satu perkara yang lain. Menanggung Quran satu perkara yang lain. Sebab itulah orang ramai keliru bila dia ingat, oh bolehlah baca Quran. Waktu dia pun bawa usung Quran kiri kanan, kulu kilir. Padahal dia tengah haid. Maka kena faham betul-betul yang dibenarkan hanyalah mengulang sahaja. Sebab itulah para ulama yang betul-betul jaga. Jadi dia kata dalam pendapat ulama tersebut, hanya hafalan yang dia pernah hafal sahaja. Tapi dengan tujuan dia nak menjaga hafalannya daripada lupa. Boleh faham? Tapi ada juga setengah ulama ambil jalan berhati-hati dengan kita berniat zikir. Tapi setengah guru kata ataupun setengah ustaz kata, bila sampai bila kita nak niat zikir, betul tak? Bukan senang sebenarnya kita nak qasad zikir. Nak niat zikir ni bukan senang. Sebab kita memang dah niat nak mengulang Quran. Jadi niat kita tu mestilah niat nak ulang Quran. Contohlah katakan, kalau budak hafizah dia tahu. Katakan dia nak hafal sabak. Dia nak hafal sabak. Cakap dia tak payahlah hafal sabak, ulang muhtar je lah. Boleh faham? Ulang muhtar je lah cakap kan. Jadi sebab itulah, kalau yang dibenarkan ketika haid adalah ulang muhtar, ulang prasabak, sabak lama. Ni budak-budak tahfiz ni tahulah ni istilah-istilah ni. Maksudnya memang fitrah. Boleh ke time haid baca? Okey. Maksudnya memang fitrah je jika istihadah perlu ganti solat walaupun banyak sekalipun. Sebab risaukan berkaitan solat. Betul? Dia bukan fitrah, dia panggil kewajipan. Sebab itulah saya sebut sekali lagi, dia tidak masuk dalam haram. Contohlah, dia katakanlah, dia cek, rupa-rupanya darah istihadah, darah fasad lah, darah sakit. Dia kata ni bukan haid ni. Dia pun dah tanya ustaz-ustaz, dia dah tanya ustazah-ustazah, dia tanya mak dia. Mak dia kata ni bukan ni darah istihadah ni. Okey. Tapi mak 10 hari ni mak nak kena qada. Dia kata. Jadi kena qada lah. Sebab itulah saya ulang sekali lagi, memang ada hadis tak? Saya cari hadis tu bagi perempuan semangat sikit. Saya nak kena buka kitab pula. Tapi memang ada hadis tentang haid. Nabi sebut haid ni adalah ujian untuk para wanita. Mana? Okey. Saya baca sikitlah hadis dia. Al-hikmatu minal haidi. Ini kitab Ibanah wal Ifadah. Kitab tentang darah orang perempuan. Fi ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati ala mazhab Imam Syafi'i. Atau mazhab Imam Syafi'i. Ini jalanan Imam Syafi'i punya pendapat lah. Jadi a'lam, dia kata hikmah untuk orang perempuan Allah Ta'ala jadikan. Hikmah ni sebenarnya makna dia luas. Ada setengah orang terjemah hikmah ni bijaksana, ada orang terjemah kesesuaian. Tapi hikmah ni benda yang kita tak tahu, itu semua rahsia. Jadi a'lam anna waffaqani Allah wa iyyak anna al-hayd syai'un katabahu al-khaliq. Jadi Nabi waqad sabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu qala. Jadi hadis daripada Sayyidatina Aisyah, hadis dari Aisyah, Nabi SAW bersabda tentang haid. Inna hadha, sesungguhnya ini haid. Ini yang Allah Ta'ala turunkan, darah-darah. Kat sini para ulama umum. Bila sebut haid di sini memang umum, maksudnya semua darah lah. Sebab ada ketika bila sebut haid, dia masuk ketiga-tiga darah. Ada ketika sebut haid hanya cerita tentang haid. Itu kalau orang belajar balaghah, dia akan faham lah. Okay. Inna hadha, sesungguhnya ini haid ni, dan ini darah yang Allah Ta'ala tulis untuk perempuan ni, amrun katabahu Allah ala banati Adam, adalah satu ketetapan yang Allah Ta'ala buat khas untuk orang perempuan saja. Jadi sebab itulah setengah ulama kata, ada para ulama sebut, ini antara ujian. Atau kita kata, antara perkara yang menaikkan martabat. Tahu tak menaikkan martabat? Dia bukanlah ujian macam putus cinta, tidak. Putus cinta, move on ke tidak.
Jadi ini adalah ujian untuk kita naikkan martabat. Dia macam orang Allah Ta'ala wajibkan dia solat. Macam orang lelaki Allah Ta'ala wajibkan dia bagi nafkah kat para isteri, kat anak-anak. Jadi itu adalah perkara yang menaikkan martabat dia. Jadi orang perempuan dia tak perlu nak cari nafkah. Contoh, dia tak perlu. Jadi Allah Ta'ala uji dia dengan apa? Dengan haid. Boleh Jadi itulah tu Ustaz Aikam pun dah tak sabar tu tak keluar Boleh saya kan? Okey, jadi ada lah soalan tak ada. Jadi soal tadilah saya dah jawab soalan lah. Jadi bolehkah ayat okey. Maksudnya memang fitrah ya, memang. Jadi memang dia bukan fitrah, dia panggil kewajipan. Memang kewajipan perempuan. Tetapi katakanlah dia sebab tu dalam bab tinggal solat ni dia ada uzur syar'i dengan tidak uzur syar'i. Jadi dia tidak masuk haram. Maksudnya dia tak perlulah katakanlah 10 hari dia tinggal solat sebab istihadah. Sebab dia tunggu darah tu. Jadi dia bolehlah qada sikit-sikit. Hari ni 5 rakaat dulu, esok 5 rakaat lagi, esok 5 rakaat. Dia tak perlu nak straight perlu qada tidak. Dia dalam kalau kita belajar dalam bab solat, dalam bab fiqh, dia ada benda yang qada tu bukan masuk dalam bab uzur, ada qada dalam masuk bab uzur. Dia ada hukum-hukum dia. Jadi orang perempuan boleh slow-slow lah qada, tapi dia kena azam. Dia kena azam, insya-Allah aku akan qada 10 hari ni. Jadi kena fahamlah untuk orang perempuan kena kuat semangat Sebab saya memang sebab yang berlaku yang saya cerita tadi tu kan, yang mengeluh tu sebenarnya ahli keluarga juga. Tapi saya nasihat lah elok-elok. Kita sebab tu lah orang lelaki kena nasihat, kena pujuk. Kal, nak jadi orang lelaki ni kena jadi macam tu lah Kal. Boleh Dia kena jadi apa? Dia panggil tulang belakang lah, kita panggil backup ataupun kita panggil orang yang bagi semangat. Baik Last, boleh ke orang perempuan yang uzur boleh ke perempuan yang uzur kita menyentuh ayat Quran tu sebab pernah dengar tak boleh sentuh? Okey. Sebenarnya cerita tentang okey. Kena faham elok Bila sebut orang yang berhadas besar, tak kira lah berhadas besar atau kecil, sorry. Orang yang berhadas, dia tak ada wuduk ke, dia dalam keadaan berjunub, dia dalam keadaan haid, dia keadaan nifas, apa lagi? Jadi orang ni dia tidak boleh membaca Al-Quran. Sorry, kalau orang berhadas besar tak boleh baca Quran. Kalau orang hadas kecil bolehlah baca Quran. Ini masalah kalau orang berhadas besar. Berhadas besar dia tak boleh baca Quran. Boleh Okey, itu masalah umum. Kalau masalah khusus untuk orang perempuan, dia ada dalam keadaan haid. Dia dalam keadaan nifas. Dalam keadaan nifas dan haid. Dia tidak boleh baca Quran, dia tidak boleh pegang Quran. Pegang lain sentuh, sorry, dia tidak boleh sentuh Quran. Dia tidak boleh menanggung atau kita kata setengah, kita bawa. Kita pergi jalan-jalan, bawa pergi angkat ke letak kat susun ke tidak. Dia tak boleh sentuh. Sentuh dengan bawa lain. Tetapi para ulama benarkan longgarkan sedikit untuk orang yang hafaz Quran. Dia ada ulangan, katakan dia dah hafaz 10 juzuk, dia ada mukhtar. Dia kena ulang 10 juzuk tu, jadi 10 juzuk tu diharuskan. Bukanlah diwajibkan, diharuskan untuk dibolehkan dia mengulang, dilonggarkan kerana dia panggil ada kelonggaran. Okey. Baik, soalan yang tadi last kali dia kata boleh tak ada kita sentuh sebab katanya tak boleh sentuh. Betul, tak boleh sentuh. Bila orang perempuan dia dalam keadaan uzur, dia tak boleh sentuh, Sebab dia ada ayat Quran tu la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang bersuci saja. Jadi para ulama kata orang yang berhadas tak masuk dalam orang yang bersuci. Sebab itulah kalau kita tak ada wuduk, kita dalam keadaan berjunub, kita dalam keadaan haid, bukan kita, sorry. Orang perempuan dalam keadaan haid, dia tak boleh menyentuh Al-Quran. Boleh Okey jelas Saya takut lag je, saya risau betul kalau lag. Okey. Okey, ni soalan tambahan lah daripada saya. Saya pernah dapat soalan ni. Kalau orang perempuan mengajar Iqra. Iqra, betul tak? Orang perempuan tu dia haid, ustazah. Dia ngajar Iqra, tapi dalam keadaan haid. Macam mana? Ingat dia kena kembali balik masalah tadi. Dia tak boleh baca. Dia kena, pertama sekali dia kena faham betul-betul. Al-Quran, dia tidak boleh baca, tak boleh sentuh, dia tak boleh bawa. Melainkan kalau nak mengulang hafalan lama je boleh. Okey, Iqra pula.
Iqra' macam mana? Iqra', sebab itulah dalam kitab-kitab sebut, sebenarnya Al-Quran ni bukanlah seketul Quran. Satu, kita panggil macam mana? Satu petikan kalimah yang sempurna. Contohlah katakan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La, ataupun dia Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Jadi dia panggil satu ayat saja. Ataupun perkataan yang sempurna. Contohnya dalam apa? Ayat sempurna Dzalikal Kitab La Raiba Fi. Dia jap. Apa? Dia ada satu okey, contoh Abasa wa dia itu kita jumpa di dalam Iqra', di dalam Iqra'. Jadi macam mana hukum dia? Jadi hukum dia kata para ulama sama sahaja seperti Al-Quran. Boleh faham tak? Haikal, awak lag ke saya lag? Saya lag. Tak tahulah. Hello? Saya risau betul. Okey. Sekali lagi. Okey. Dengar tak? Ada siapa dengar? Rasanya ustaz yang lag tu. Kesian saya ni, ada seorang ni. Syamil. Dah hujung dah ni. Oh, okey. Ada respon tak? Saya lag Sekarang dah okey lah, insya-Allah. Dah okey. Macam saya lag. Dengar tak? Hello? Okeylah, saya harap saya tak lag lah. Okey, jadi Iqra' tu hukum dia kalau ada tulisan yang sempurna ayat Quran, maka hukum dia sama seperti Al-Quran juga. Melainkan saya lag. Siapa yang lag ni? Saya ke Ustaz Syamil? Saudara Syamil yang lag. Oh, okey. Saya dah terima. Lag betul ni. Kat mana tadi sangkut? Kita habiskan lah. Dia biasa tu, dia dah timing. Pegang ayat ni. Timing dia dah sampai tu. Talipat ayat tu. Pegang kod Iqra'. Iqra'. Okey, Iqra'. Okey, jadi soalan yang saya pernah terima kan. Iqra' kalau orang haid ataupun orang dalam keadaan berhadas besar, boleh tak dia pegang Iqra'? Jawapannya, jikalau Iqra' itu ada ayat yang sempurna dan dia macam ni. Dia dalam satu mushaf, jikalau Al-Quran itu lebih daripada macam mana? Perkataan Al-Quran, ayat Al-Quran lebih daripada selain daripada Al-Quran. Contohlah, katakan sini ada Iqra', saya sebenarnya kat tahfiz ni. Katakanlah dalam satu buku ni 60% ayat Quran, 60%. Jadi buku ini dihukumkan Al-Quran, mushaf Al-Quran. Boleh faham? Tak benar, okey. Jadi, tapi di dalam kitab Hasyiah Bajuri ada bagi keringanan dalam masalah bukan menyentuh tau. Menyentuh lain. Menyentuh tu kita pegang Quran. Dia bagi keringanan dalam masalah kita nak menanggung ataupun membawa Al-Quran. Katakanlah ini Al-Quran. Kan. Jadi orang perempuan dia nak bawa, dia tengah berhadas, dia nak bawa Al-Quran tu. Dia nak bawa pergi sekolah untuk adik dia ke, wallahualam. Jadi dibenarkan kalau dia angkat sekali dengan buku-buku lain. Ataupun dia angkat dengan sekali barang-barang lain. Contoh dia letak dalam beg. Dalam beg dia tu ada buku sains,
matematik, fiqh. Jadi boleh. Dengan syarat boleh. Tapi dengan syarat dia niat bukan nak angkat Quran. Dia niat nak angkat buku-buku sains tu. Boleh faham? Jadi Imam Baijuri sebut dalam kitab dia kata dibenarkan, dibolehkan untuk orang yang berhadas nak menanggung ataupun nak membawa Al-Quran, tapi dengan syarat dia bawa sekali dengan barang-barang selain Al-Quran. Katakanlah ada buku bertingkat-tingkat kan, buku tu susun tinggi. Atas sekali dia letak Al-Quran. Okay, jadi dia boleh bawa buku tu pergi ke library ke, pergi letak atas meja ke boleh. Dengan syarat dia bukan niat nak angkat Quran, dia niat nak angkat buku yang lain tu. Ataupun boleh juga dia niat nak angkat Quran, tetapi dia kena niat beserta buku-buku yang lain. Boleh faham Jadi kat situ kena faham elok. Boleh angkat tapi dengan syarat dia kena niat lain, kena tambah sikit niat tu. Sebab itulah dia kena faham elok-elok tu. Okey, soalan tadi, kalau kita niat nak tadarus, talaki lah panggil. Talaki, saya punya tak perlu. Okey. Sama hukum tak kalau dalam situasi kita tadarus nak betulkan bacaan Al-Quran pun tak dibenarkan ke? Kalau kita kembali ke dalam masalah yang tadi tu, kita tengok balik elat ulama buat dibenarkan kita membaca Al-Quran, bukan kita, dibenarkan orang perempuan membaca Al-Quran dalam ketika dia haid ataupun nifas, dan ketika dia keluar darah. Dibenarkan tu kerana nak mengulang Quran sahaja. Kerana para ulama buat elat ialah kerana apa dia panggil apa? Lupa Al-Quran itu, lupa hafalan Al-Quran itu lebih mudarat besar daripada membaca Al-Quran. Dia panggil al-hukmu yaduru ala illah, betul tak? Saya kan ni dia hebat sikit usul fiqh, saya malu. Jadi hukum tu dia kena kembali kepada elat. Dia berpusing dengan elat juga. Jadi elat ataupun sebab dibenarkan itu hanyalah untuk orang yang dia khawatir kalau aku tinggal, contohlah macam darah nifas kan sampai 2 bulan. Jadi dia seorang hafizah yang menjaga Al-Quran. Dia berkata kalau aku tinggal 2 bulan ni susah lah, nanti saya lupa lah, dia kata. Okay, jadi dibenarkan, dibolehkan dia mengulang. Ataupun dia kata dia sekarang kat tahfiz, kat sekolah. Jadi Sazah kata awak kena ulang muhtah, sebab kadang-kadang memang kalau orang hafal Quran, dia hafizah, dia akan maklum lah. Lagi-lagi dia akan tahu kalau tinggal muhtah sehari 2 ni, dah jam dah ni nak ulang ni. Jadi Sazah dia kata tak apa, awak boleh mengulang muhtah sahaja. Awak tak boleh hafal sabak. Boleh faham? Dibenarkan itu hanyalah untuk mengulang Quran sahaja, mengulang hafalan lama. Boleh Jadi untuk menjawab soalan yang tadi tu, pada saya lah, kalau faham daripada apa yang dibenarkan oleh ulama', tidak boleh lah jawapan tadi. Kalau kau katakanlah dia talaki dengan guru, tapi dia belajar dengan guru tu bukan untuk mengulang ke, bukan untuk hafazan, tetapi untuk betulkan makhraj, untuk betulkan bacaan. Jadi dia kena pilih, tak boleh lah. Jadi dia kena berhati-hatilah. Maksudnya dia kena mengaji time apa? Time suci je lah. Tapi wallahualam, kot-kot ada ustaz-ustaz zaman sekarang ni kan banyak ustaz-ustaz hebat-hebat kan. Saya kan dia maklum lah, dia banyak kenalan-kenalan ustaz hebat. Mana tahu mungkin ada pendapat ulama' segelintir kecil yang mengatakan boleh. Wallahualam, tapi kita kena tengok dulu elat dia. Kita kena tahu dulu cara pemahamannya. Barulah kita boleh pakai. Tapi kalau sekadar dengar, ustaz tu kata boleh, apa bukti dia? Nanti orang akan tanya balik, apa elat dia, apa dalil dia. Jadi kita kena tanyalah elok-elok. Sebab zaman sekarang ni banyak bukan ustaz, saya bukan nak kata influencer lah. Saya ni anti sikit influencer ni. Influencer yang tak belajar ni. Sorry lah Jadi kadang-kadang setengah-setengah influencer yang memanglah orang ni. Jadi banyak terlalu orang kata gelojoh dalam meletakkan hukum. Bila orang tanya, lagi-lagi kan sekarang zaman Q&A kan. Ustaz, saya ni nak baca Quran, tapi boleh ke? Boleh, dia jawab. Contoh yang saya geram lah. Mungkin ada yang perasan kot. Ni contoh lah, saya geram dengan zaman sekarang punya influencer kan. Dia orang panggil ustaz lah, tapi saya ada kawan, dia cerita latar belakang dia tidaklah berapa hebat sangat. Maksudnya, tak lah, saya nak tahu lah. Saya pun tak nak judge orang juga.
Jadi soalan yang dia terima kan, ada orang tanya dia, ni geng-geng TikTok kan, tanya, Ustaz, kalau saya punya cikgu Amoy, saya punya cikgu Cina, pakai skirt, boleh tak saya tengok betis cikgu tu? Haikal jawab kan. Jadi Ustaz tu jawab apa? Ustaz tu jawab, pada asalnya hukum memang kita haram melihat aurat. Itu betul. Memang hukum haram kita melihat aurat. Tetapi dia kata dalam bab muamalah boleh. Jadi kita melihat peha cikgu. Wah, seronok. Saya pun nak cikgu Cina macam tu. Haikal, boleh kita adjust sekali lagi kan? Contoh. Jadi sebab itulah kita kalau nak mengeluarkan ataupun nak jawab satu-satu hukum, sebab tu saya untuk jawab ni lah. Kalau contohlah yang bertanya tadi nak cari jawapan boleh juga, itu kena cari betul-betul jawapan yang ada dalil, ada sandarannya, ada alat yang kukuh. Kalau betul-betul nak usaha cari. Tapi kena cari dengan orang yang kita percaya lah. Maksudnya ilmu dia ni memang, ustaz dia ni memang bagus. Dia baca kitab besar, ilmu usul fiqh pun bagus. Kalau orang macam tu kita boleh percaya kat hukum. Tapi kalau kita tanya soalan kat orang-orang yang macam tadi saya cakap tu, Ustaz boleh tak kita tengok Amai time kelas, cikgu Cina pakai skirt time kelas. Sebab dia mengajar kat whiteboard ni. Skirt terangkat ni Ustaz, dia cakap. Jadi Ustaz tu kata boleh. Wah, saya kata seronok jadi cikgu, jadi anak murid. Betul kan? Seronok lah jadi anak murid boleh tengok peha cikgu kan. Sebab itulah jawapan dia tidak boleh. Walaupun begitu, memang tidak boleh. Waktu orang cakap, dah ada cikgu. Tutuplah mata. Tak payahlah tengok peha tu, tengoklah whiteboard. Kan boleh adjust mata. Tapi ustaz tertengok. Sebab itulah, nak tak nak dia tetap berdosa. Sebab itulah kalau kita belajar dosa ni, ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi dia tetap berdosa. Jadi sebab itulah seorang influencer ataupun seorang public figure ataupun dakwah, dia kena betul-betul orang kata hati-hati. Katakanlah dia tahu taraf dia ni beginilah. Maksudnya kadang-kadang saya pun tak boleh jawab semua soalan. Saya pun takut juga kan. Kita pun tengok kitab juga. Jadi kalau kita tahu taraf kita begitu, just kata kita lepas dulu. Sebab itulah pernah cerita, ada kisah yang selalu saya dengar, Imam Malik pernah ditanya 40 soalan. Dia hanya jawab beberapa soalan sahaja. Kerana yang lainnya dia tidak pasti. Ada yang berlaku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri. Semua maklum. Siapa tak kenal Imam Syafi'i? Satu hari ditanya tentang hukum hakam. Berkaitan dengan apa saya tak ingat. Kemudian dia atas unta. Maksudnya Imam Syafi'i duduk atas unta. Jadi Imam Syafi'i buat apa masa nak jawab? Dia turun dulu unta tu. Dia buka kitab. Dia buka catatan dia. Baru dia jawab. Nampak tak? Amanahnya orang dulu, amanahnya ulama'-ulama' dalam menyampaikan hukum hakam. Jadi sebab itulah saya pun untuk nasihat diri saya juga sebenarnya. Untuk supaya hati-hati dalam menjawab. Jadi untuk amanah dalam menjawab apa-apa hukum berkaitan dengan lagi-lagi hukum hakam lah. Jadi dah 2 jam dah sebenarnya kelas kita ni Allah Subhanahu Wa Taala alam. Jadi itu saja kot. Nanti kalau apa-apa soalan nanti boleh tanya kat Ustaz Haikal lah. Ustaz Haikal pun hebat juga. Tanya dalam grup tu nanti Ustaz Haikal jawab. Okey, jadi itu saja. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Jadi kita tutup majlis yang kita serahkan majlis kat Ustaz Haikal lah. Alhamdulillah. Kita mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syamil. Dan juga mungkin anda lihat kalau boleh dekat dalam soalan saudari Salawani tadi kan, tengok kan soalan dia rasanya dia ditanya boleh ke time haid baca surah atau ayat Quran yang tidak hafal. Contoh surah Al-Fatihah sini dia bukan sebut tentang hafizah, tak. Maknanya dia kata yang dia dah hafal, macam contoh surah Al-Fatihah. Rasanya bukan sebab dia hafizah kan. Dia sebenarnya soalan itu umum. Jadi jawapan saya tu antara yang berlakunya hafizah. Okey, contohlah katakanlah so kalau dia hanya sekadar nak tebuk-tebuk surah macam surah An-Nas tiba-tiba kan. Macam nak tengok waktu sedang baca surah An-Nas. Sebab tu jawapan saya tadi, para ulama sebut dia mengulang hafalan lama. Katakanlah dia dah hafal surah Al-Mulk. Contohlah, dia bukan belajar tahfiz, dia bukan belajar, dia cuma sekolah biasa. Tapi dia hafal Al-Mulk. Kemudian tujuan dia tu memang kalau dia tak ulang surah Al-Mulk ni dia boleh lupa.
Sebab itulah kena kembali kepada niat qasad. Niat dia mestilah untuk mengulang hafalan. Maksudnya kalau lah saya tak ulang ni ustaz, saya baru je hafal surah Al-Mulk, tiba-tiba dah masuk darah haid. Jadi saya kalau tak ulang ni, rugilah saya spend sebulan sebelum ni. Lah susah saya nak hafal lah contoh. Jadi dia dibenarkan. Tapi kalau katakanlah saja-saja, baru mentang-mentang dah hafal surah Al-Fatihah, itu je nak baca, saja-saja, tak boleh lah. Sebab tu lah dalam bab ni dia tak boleh nak saja-saja. Sebab tu lah para ulama' beri tekan kuat mesti dengan niat dia mengulang. Okey. Katakanlah ustaz dia nak isi masa kosong, kadang-kadang rasa terkosong sangatlah, sunyilah kalau tak ada Quran ni. Buka Quran, dengar Quran, itu pun ibadat juga. Zikir, baca hizib, baca ratib, itu pun semua amalan-amalan yang kita boleh ganti dengan Quran. Boleh faham kan? Okey Ustaz, Ini ya soalan tu. last tentang soalan dari Atika ni Ustaz kan. Dia Okey. tanya jika istiadah perlu ganti solat waktu banyak sekalipun. Macam mana Ustaz? Kita nak bagi satu lagi Ustaz tentang istiadah yang kita kira dia luar daripada tempoh 15 hari. Okay, so mana kita akan kira tempoh istiadah kan? Selepas 15 hari. So maknanya kita perempuan kiranya dia dah boleh solat dah kan? Setelah 15 hari kan? Tak, jangan babitkan saya. Saya tak ada istiadah. Maknanya mereka Okey. Gurau. Okay. Macam mana? Maknanya 15 hari, selepas 15 hari darah Okay. step keluar kan. So kiranya perempuan tu maknanya dia dah habis tempoh paling panjang untuk darah haid. So kiranya adakah wanita tadi dia perlu solat walaupun darah tu telah keluar tapi dah lebih dari 15 hari. Maksudnya macam ni. Soalan yang saya faham daripada awak tanya, okey, katakanlah dah lebih 15 hari, darah still keluar, betul? Betul? Betul Ustaz. Okey, jadi darah tu dinamakan darah istihadah. Okey, baik. Perlu ke dia solat? Macam tu soalan dia. Betul Ustaz. Betul? Jadi dia bila dia dah tahu, okey, jadi bila dia kira-kira kan, ni dah cukup 15 hari tapi darah masih keluar. Jadi dia kena buat macam orang bersuci lah. Dia kena sorry, ada chat masuk tadi. Jadi dia kena mandi macam biasa. Okey, nanti dalam kitab matan dia tak sebut. Saya baca dalam Ibanah Ifadah wal Ifadah. Caranya macam mana? Caranya contohlah orang perempuan tu 15 hari. Okey, dia kira-kira dah cukup dah ni 360 jam. Dia kena kira jam tau. Okey, katakanlah dia keluar darah 3 hari bulan 3 petang. Okey, 16 hari bulan 3 petang tu dia dah cukup tempoh 15 hari. Tetapi darah still keluar. Jadi caranya dia kena mandi wajib. Kalau dia ada suami dia dah boleh jima'. Ni cerita betul ni kan. Kalau dia dah ada suami dia boleh jima', dia boleh teruskan jima', dia boleh baca Quran. Kalau tu dia nak solat, macam mana cara nak solat? Jadi para ulama ajar dia masuk dalam bab macam salisil baul juga. Cara dia macam mana? Ada setengah para ulama mengajar dia kena sumbatkan kapas di dalam kemaluan. Tapi syarat ni banyaklah. Antara syarat yang dia kena sumbat tu mesti keadaan dia selesa antaranya. Contohlah katakan dia maksudnya nak tak nak dia kena bagi darah tu tertutup juga ketika solat. Tapi hanya ketika solat lah. Lepas tu lepas solat dia boleh cabut kapas tu balik, dia boleh pakai orang kata apa? Pampers tu lah, pampers. Just jangan bagi bocor je. Okey, katakanlah orang perempuan ni ustaz, saya pernah buat sumbat tak selesa ustaz, sakit. Ada mungkin berlaku. Jadi ataupun sumbat ni sakit ustaz. Saya tak selesa nak solat semua. Sumbat tu hanya ketika solat sahaja tau kan. Ketika suami nak datang tu jangan sumbat, kesian kat suami. Jadi sumbat tu ketika dia nak solat, ketika dia nak solat. Jadi waktu dia kata ustaz saya sakit. Jadi dia boleh cabut tapi dia kena pastikan darah dia tidak bocor. Darah dia tak mengalir. Ataupun dia buat sekadar mampu saja supaya darah tu jangan mengalir. Faham tak? Darah tu tak meleleh. Jadi cara dia macam mana? Cara dia saya tak tahu sebab dalam kitab dia hanya sebut atas kemampuan orang perempuan. Jadi sebenarnya dia panggil macam skill masing-masing lah, skill masing-masing. Mungkin orang perempuan lagi arif kot, lagi power daripada saya. Sebab tu lah kadang-kadang bab skill ni kena tanya orang perempuan juga.
Sebab tu saya lagi suka tanya macam orang perempuan lah, makcik-makcik, dia lagi sporting kan. Jadi wallahualam saya tak tahu, mungkin orang perempuan dia ada cara dia tersendiri. Mungkin zaman sekarang banyak benda-benda yang boleh menutup. Zaman sekarang kan banyak farmasi kan. Banyak alat-alat yang power kan. Pampers pun sekarang macam-macam pattern. Betul tak? Ada yang bentuk bonggol, ada yang bentuk ni, bentuk tu. Mungkin dengan cara-cara tu boleh menutup untuk menghalang darah istihadah tu mengalir. Ketika solat sahaja. Ketika dia tidak solat, dia bolehlah cabut. Boleh Jadi nak tak nak. Jadi kat situ para ulama cuma bagi guide, jangan, kena pastikan yang darah itu tidak mengalir ketika solat. Dia macam orang kencing lah kan. Macam orang yang saya cakap, macam orang yang salisil baul kan. Orang tu, orang lelaki kan dia kepala tu kan. Jadi dia panggil leaking lah. Kejap-kejap titik, kejap-kejap titik kan. Jadi setengah para ulama ajar kita ambil, kita tutup kepala tu. Tapi ada orang kalau tutup dia jadi sakit. Sakit lemas. Jadi cara macam mana? Jadi dia kena skill masing-masing lah. Jadi jangan sampai menyeksakan kemaluan dia tu. Ataupun dia boleh rujuk doktor. Setengah-setengah doktor dia ada cara jalanan dia, ada jalan penyelesaian dia. Dia nak tak nak dia kena kembali kepada skill lah, ataupun kita kata ni lah cara masing-masing. Boleh Jadi point dia kena pastikan darah tu tidak mengalir. Tapi kelakuan dia sama je. Kena dia dah tahu tempoh dia dah cukup, dia kena mandi wajib. Dia kena mandi wajib. Lepas tu dia kena buat kelakuan macam orang bersuci lah. Tapi darah still keluar. Macam tu. Boleh? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz. Dan kita rasanya kita dah 2 jam tak? Masya-Allah. 2 jam lah dia. Hebat ni Ustaz Haikal punya jemputan. Alhamdulillah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita ada buat recording. So selepas ni kita akan sama ada akan upload kepada YouTube kita insyaAllah.